Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan ajar pendidikan kesihatan Unit 3 Pertolongan Cemas, iaitu RICE. R-I-C-E. Okey. Lihat gambar tu. Itu ialah kemalangan atau kecederaan dalam sukan. Okey. Pengenalan. Apabila berlakunya kecederaan tisu lembut, bahagian yang mengalami kecederaan akan berdarah secara dalaman dan mula membengkak. Okey. Keadaan bengkak ini akan mengakibatkan darah yang terkumpul dan hal ini akan mengurangkan aliran darah ke bahagian yang tercedera. Lihat gambar yang pertama, itu ialah pemain basketball yang tergelincir ataupun terpelecok kaki dia. Gambar kedua pula, pemain yang berstokin merah terpelecok akibat dipijak oleh pemain pihak lawan. Okey. Dan ini ialah anatomi ataupun orang kata gambaran jelas apabila kamu terpelecok ataupun ankle sprain. Lihat itu, dia punya tisu lembut membengkak. Okey, rawatan untuk kecederaan tisu lembut ialah RICE. R-I-C-E. Rawatan RICE ialah singkatan bagi perkataan rest untuk R, I untuk ice, C untuk compression dan E untuk elevation. Kita lihat. RICE. R, rest the injured area for 48 hours. I for ice for 20 minutes at a time, 4 to 8 times per day. C, compress to help reduce swelling. E, elevate the injured limb 6 to 10 inch above the heart. Nanti cikgu akan terangkan satu persatu, jangan risau. Okay. Kita pergi kepada prinsip dan prosedur RICE. Okay, kita pergi kepada R. R mewakili rest, iaitu merehatkan bahagian yang cedera. Seterusnya, bawa mangsa ke tempat yang selamat dan selesa, jauh daripada sebarang ancaman-ancaman kecederaan yang lain. Pastikan bahagian yang cedera disokong supaya pendarahan dan bengkak tidak menjadi parah. Cara ini memastikan pemulihan dapat berlaku dengan lebih pantas. Okey. So, apabila kawan atau kamu sendiri cedera, selalunya kawan kamulah, kamu ni sebagai pembantu dia, perawat dia, pastikan kawan kamu atau pemangsa di tempat yang selamat. Bahagian yang cedera disokong, maksudnya letak di atas benda lembut lah, beg ke, kalau ada bantal, tak ada bantal. Okey. Jika mangsa mengalami fracture atau patah tulang, maksudnya ni ada patah-patah lah, memang betul-betul patah ke, retak ke, hubungi 999 dengan segera. Kalau patah, dia sampai R je, dia tak ada ICE. Sebab dia dah patah, so kamu kena panggil kecemasan 999. Alright, seterusnya untuk I mewakili ice, iaitu perlu letakkan ais ke atas bahagian yang cedera. Okey, ais yang digunakan perlu dibalut dengan plastik atau tuala basah. Kamu tak boleh letak ais direct ke kulit. Itu akan menjadi masalah kepada kulit kamu. Okey, at least kamu letak dalam ice bag, okey, tak ada masalah. Elakkan ais bersentuhan dengan kulit dengan meletakkan tuala di tempat cedera. Satu lagi, kamu boleh alas dulu
tuala dekat tempat cedera, and then baru kamu letak ais. Okay. Ais akan mengecilkan salur darah bahagian yang cedera dan membantu kurangkan bengkak, kesakitan dan pendarahan. So selalunya orang, kalau kamu sendiri, kalau kamu bersukan, siapa yang bersukan kamu akan tahu. Okay. Kalau cedera mesti ais mana ais? Letak ais. Okay. Ais ni akan mengecilkan salur darah bahagian yang cedera dan membantu kurangkan bengkak, kesakitan dan pendarahan. Walaupun kamu tak nampak pendarahan, dia sebenarnya pendarahan dalaman. Sebab tu kalau bengkak jadi biru. Okey. Jika kecederaan adalah ringan, letak ais 10 hingga 20 minit setiap jam selama 24 jam. Ini kamu kena ikutlah ni waktu ni. Jangan lebih 20 minit. Itu dia punya syarat dia. 10 hingga 20 minit setiap jam. Okey, sejam sekali lah. Okey, untuk C pula, C mewakili compression, iaitu tuaman dengan balutan ke atas bahagian yang cedera. Ni bandage lah, kamu letak bandage. Kaedah ini dapat mengurangkan bengkak, pendarahan serta sokongan ke atas bahagian yang cedera. Ini kamu bandage, maksudnya kamu balut lah. Balut bandage untuk kurangkan bengkak dan pendarahan serta sokongan ke atas bahagian cedera. Maksudnya sokongan tu supaya bahagian yang cedera tu kurang bergerak. So dia contoh macam ankle sprain, kamu balut dengan bandage untuk kurangkan ankle kamu tu bergerak. So dia akan kurangkan bengkak dan pendarahan. Balutan boleh dilakukan ke atas ais selama 10 minit pertama dan pastikan balutan tidak terlalu ketat atau longgar. Okey. Kamu balut bandage tu jangan ketat sangat dan jangan longgar sangat. Sekadar boleh support kamu punya tempat cedera tu. Okey. Dan untuk E pula, E mewakili elevation, iaitu meninggikan bahagian yang cedera untuk mengurangkan bengkak, sakit dan pendarahan. Okey. Jika kaki yang cedera, kaki harus ditinggikan melebihi paras jantung dengan meletakkan sokongan di bawah kaki. Okey, ni semasa kamu baring. So kamu kena letak meninggikan kaki kamu melebihi paras jantung kamu. So kamu baring, jantung dekat bawah. So kamu tinggikan dengan letak atas kerusi ataupun letak sokongan di bawah kaki, letak bantal ke, tak kisahlah, yang penting kaki kamu tinggi. Jika lengan cedera, gunakan anduh untuk meninggikan lengan dari paras jantung. Okay, so dia akan buat macam ni lah. Anduh. So lengan dari paras jantung akan tinggi. Anduh. Right. Aspek keselamatan. Prosedur RICE harus dilakukan selama 48 jam kerana pendarahan ke atas tisu lembut berlaku dalam tempoh 48 jam. Okay, so prosedur RICE ni kalau yang mudahnya 2 hari lah. RICE ini perlu dilakukan selama 2 hari. Okay, dalam tempoh 48 jam hingga 72 jam, jangan beri rawatan lain seperti urut di bahagian yang cedera. Okey. Cikgu nak beritahu, kalau ankle terseliur, lutut terseliur, tangan terseliur, jangan urut. Kalau kamu urut, makin bengkak. Itu dalam kata lain lah, dalam erti kata lain yang mudah, kalau kamu urut juga akan jadi makin bengkak. Okay. Ais tidak boleh diletakkan ke atas kulit secara langsung. Okay, ni aspek keselamatan dia. Tengok, lihat tu, dia letak ais direct ke kulit kamu. Tak boleh. Okay. Okay, seterusnya kita lihat kecederaan dalam sukan.
Coming up on half a minute to play. Jokic, good bounce. But look at Lonzo Ball, might have turned an ankle. He tweaked an ankle. Yeah, Lonzo might have turned an ankle underneath. Jokic, boy, he's really struggling right now. A little bit. Trying to walk. It's nothing more than that. Yeah. Okay lah. That third quarter with just a great thing by LeBron James. LeBron James had 6 assists, and now give him credit. He's been strong to the rim. Now, unfortunately, that today could be a flagrant. In the old days, that would just be a hard foul. The guy's going for the block. Watch, he's going to go for the block. Unfortunately, he's coming over the shoulder, and he gets the guy. Okay, terselia. Okay, kamu boleh lihat dia jalan seperti biasa, tetapi Schroeder nifty crossover. Oh no. Dia rasa sakit. Dennis Schroeder is in boleh jalan biasa, tetapi grabbing at his left leg. Jam, dia akan membengkak. Okay, so take a look. Oh boy, yeah, there it is. That's a good one too. And when I say good, I mean bad. Wow. That is a big turn of that left ankle for Dennis Schroeder, right on the left foot of LeVert. On the post-game live, Monty and Kalena, Saint and Greg, as E'Twaun Moore hits a 3. Use your time, let him foul you, and let's watch. He heard it closing out on E'Twaun Moore. Did he step? Oh, me. I've seen that before, but it's been years. Okay, walaupun kamu pakai kasut basketball yang high cut, Winslow for an open three. And a long rebound. Porzingis saves it right to Winslow. And Porzingis is down, holding his ankle. Winslow misses in deep, and the loose ball comes to Courtney Lee. Porzingis still down. His night may have ended quickly. Oh, that ankle really rolled, and Winslow was right there. We'll be right back. Alright. Okay, kita punya pembelajaran sudah habis. Seperti biasa, keluarkan buku latihan ataupun kertas, salin soalan latihan dan jawab soalan yang tertera. Ada 4 soalan. Terima kasih.